Assalamualaikum semua, apa khabar? So, kita sambung semula dalam topik kimia fizikal kita, iaitu tajuk Third Law of Thermodynamics. So, don't worry, this is a very short topic je, pendek je untuk completekan benda yang kita belajar daripada first law sampai second law. And now ni macam conclusion lah kepada thermodynamics yang kita akan belajar dalam SKF ni. Alright, to start with, kita recall balik satu formula yang kita dapat daripada second law of thermodynamics, iaitu entropi, yang mana del S over del T at constant P sama dengan Cp per T. Formula ni kita boleh tengok macam mana kamu dapat dalam muka surat 51 buku kimia fizik 1, okay? Dan seperti mana yang kita tahu bahawa Cp dengan T will be always positive. Dan let's say kalau T is reduced untuk menghampiri kosong, maka Cp akan menjadi kosong, dan perubahan Cp juga akan menghampiri kosong, maka delta S ataupun perubahan S akan menghampiri kosong. Dan ini adalah satu term yang mana ditetapkan dalam Nernst heat law. Temperature kosong Kelvin ni adalah temperature yang disebutkan sebagai absolute zero ataupun absolute temperature, which is temperature yang mana energy level berada pada keadaan yang paling rendah, dan pada keadaan yang paling rendah itu takkan ada berlaku apa-apa pergerakan. Maksudnya molekul kita tu kan dia boleh bergerak-gerak, bergetar dan sebagainya. So bila disejukkan kepada temperature kosong Kelvin, bayangkan sangat sejuk, so maka takkan ada pergerakan, dan bila tak ada pergerakan maka entropi akan menjadi kosong. Sebab entropi kan kita tahu melibatkan pergerakan. Alright, so formulation of third law, entropy for all pure solid perfect crystal at 0 Kelvin is equal to 0. So berdasarkan kenyataan ke atas ni, dikemukakan bahawa entropi bagi semua pepejal tulen ataupun hablo yang sempurna atau bahasa Inggerisnya perfect crystal adalah bernilai sifar pada suhu sifar mutlak. Sifar mutlak ni absolute temperature lah, which is 0 Kelvin. Okey, daripada sini kita akan diperkenalkan dengan dua term yang baru, iaitu S dengan simbol 0 dekat atas dan temperature dekat bawah tu, bermaksud standard entropy. Bila kita nampak S0, S kosong kat atas tu maknanya standard entropy, iaitu pada suhu kosong Kelvin dan pressure 1 atm. Dan kemudian kalau korang jumpa simbol ST kat bawah kecil tu, ataupun contohnya S298, S303, tu maksudnya apa? Entropy of solid at certain pressure and certain temperature, seperti mana yang ditulis tu lah. Okay, so maklumat lanjut berkenaan perkara ni korang boleh tengok dalam buku kimia fizik 1 kita, muka surat 59. And then dalam third law ni kita akan jumpa satu term, iaitu free energy ataupun tenaga bebas. Okey, ada dua jenis free energy, iaitu first Helmholtz free energy ataupun simbol dia adalah A, which is concerned about expansion ataupun compression of sesuatu sistem tu. Dan yang kedua adalah Gibbs free energy ataupun simbolnya yang saya rasa semua ramai pernah jumpa, iaitu simbol G, which is Gibbs free energy ni concerned with the chemical reaction lah dalam tindak balas kimia kita. Alright, so A ataupun Helmholtz free energy ini didefinekan sebagai A sama dengan U tolak TS, manakala G sama dengan H tolak TS. Okay, so U is internal energy, T is temperature and S is entropy, dan H adalah enthalpy. So maknanya dekat sini untuk Helmholtz free energy it concern dengan internal energy, manakala untuk Gibbs free energy it concern about enthalpy. Okay, so since this is first time kalau kamu jumpa formula ni, mungkin kamu boleh buat some mnemonic lah untuk ingat formula ni. Macam contohnya sebelum ni, formula H ataupun enthalpy kita buat Hey U pervert. Okay, so A ni mungkin A sama dengan U tolak TS, mungkin boleh buat awat U tolak Tan Sri. G sama dengan H tolak TS, mungkin boleh buat Gang Hang tolak Sat. So G sama dengan H tolak TS. Macam tu lah. Itu contoh. Awak boleh buat yang lagi best lah. Okay. Alright. Sebab kalau awak tak buat macam tu, awak tak akan mudah untuk ingat benda tu. Dia akan senang lupa. Okay. So bila kita melibatkan A dengan G ini, kita boleh tentukan sama ada keadaan itu atau proses itu berada pada equilibrium ataupun tidak. Kalau DA ataupun DG sama dengan kosong, maknanya itu adalah keadaan di mana keadaan equilibrium. Dan kalau DA ataupun DG itu kurang daripada kosong, so maknanya itu adalah keadaan yang mana in equilibrium ataupun tidak berada pada keadaan equilibrium. Okay, so here it is. So the most important part dalam third law of thermodynamics ni iaitu tentang fundamental equation.
Alright, so daripada first law, sebelum ini kita belajar apa? du sama dengan dq tambah dw, betul? Dan dw sama dengan negatif p dv, betul? So maka dekat sini kita dapat bahawa macam yang kamu nampak dekat atas tu, du sama dengan dq tolak p dv. Dan dq sama dengan apa? dq sama dengan tds, betul ke tidak? So entropi punya persamaan apa? ds sama dengan dq per t, betul tak? So maka kita replacekan dq tu dengan tds. So jadilah persamaan itu du sama dengan tds tolak p dv. Okey, persamaan yang kedua kita adalah dh, iaitu dh sama dengan tds tambah v dp. Okey, macam mana kita nak dapat formula tu? Kita tengok dekat sini. Alright, so sebelum ni kita ada persamaan kita, persamaan fundamental equation kita yang pertama, iaitu du sama dengan T ds tolak P dv. Okay, now persamaan fundamental equation kita yang pertama adalah melibatkan apa tadi? Melibatkan H. So apa persamaan H yang kita ada adalah hey u pervert. So H sama dengan u tambah P v. So kalau kita differentiatekan persamaan H ni, dia akan jadi d H sama dengan d u tambah P v. Alright, so maka dia akan jadi dh sama dengan D darab dengan U jadi du. So P dengan V ni ada dua parameter. So maknanya kita akan constantkan satu dan kita akan variablekan lagi satu. Dia akan jadi du tambah P dv. Okay, tambahkan dengan tadi P constant kan, now V pula constant, tambah V dp. Okay, ni adalah persamaan dh, dah settle. Tapi dia tak ringkas lagi. Okay, macam mana kita nak ringkaskan? Ni persamaan kita yang kedua tadi kan. Alright, macam mana kita nak ringkaskan du? Du ni sama dengan apa? Du sama dengan tds tolak p dv. So kita masukkan persamaan satu kita ke dalam persamaan yang kedua. So maka dia akan jadi dh sama dengan tds tolak p dv tambah p dv tambah v dp. Okay, so tolak p dv tambah p dv cancel. Maka persamaan dh kita jadilah tinggal t ds tambah v dp. Jadilah maka kita akan dapatlah persamaan fundamental equation kita yang kedua. Okay, alright. Okay, so iaitu persamaan dh ds sama dengan tds tambah v dp. Okay, so selesai. Dan persamaan kita yang ketiga adalah dA sama dengan negatif p dv tolak s dt. So macam mana kita dapat persamaan ni? So let's see. Alright, okay, so kita ada persamaan A kita. A tadi apa? Awak U tolak Tang Sri kan. So A sama dengan U tolak TS. Sama juga macam tadi. So now kita lakukan pembezaan kepada persamaan ini. So jadi DA sama dengan D U tolak TS. So dia jadi DA sama dengan DU tolak TDS tolak S dt. Pandai pun. Okay, alright, so now macam tadi juga, so du ni adalah persamaan kita yang ketiga. So du tadi sama dengan apa? Du tadi sama dengan apa? Sama dengan tds tolak p dv. So kita gantikan dekat sini. So du ni sama dengan tds tolak p dv tolak tds tolak s dt. Okay, so TDS tolak TDS cancel. Maka persamaan kita DA sama dengan tolak PDV tolak SDT. Dapatlah kita punya persamaan yang ketiga. Fundamental equation kita yang ketiga, iaitu DA sama dengan negatif PDV tolak SDT. Okay, now jom kita tengok persamaan kita, fundamental equation kita yang keempat, iaitu DG sama dengan VDP tolak SDT. Now, by now, saya rasa korang dah boleh buat sendiri. Cuba korang try buat. Okay, jom kita tengok. Okay, so kita tahu bahawa G tadi sama dengan apa? Sama dengan H tolak TS. Okay. Alright. So, G sama dengan H tolak TS. So, bila kita bezakan dia akan jadi DG sama dengan DH tolak TS. So dia akan jadi DG sama dengan DH tolak T DS tolak S dt. Okay, alright, dekat sini
Panjang kan? Macam mana kita nak simplifykan dia? Alright, kita tengok balik tadi DH. DH tadi sama dengan apa? DH tadi sama dengan, okay, DH tadi kita dapat sama dengan, DH tadi kita dapat sama dengan TDS tambah VDP. Betul tak? Okay. Alright. So, ni adalah persamaan kita keempat yang kita dapat tadi. So, ni adalah persamaan yang kedua tadi. So, kita replacekan persamaan kedua masuk ke dalam persamaan keempat. Kita dapat DG sama dengan TDS tambah VDP. Lepas tu tolak TDS tolak SDT. Okay, so TDS tolak TDS. Habis, tinggallah persamaan kita VDP tolak SDT. So, sama dengan DG. Inilah persamaan fundamental equation kita yang keempat. Alright, okay. Okay, keempat-empat equation ni lah kita panggil sebagai, namanya adalah fundamental equation of thermodynamic. Dan kamu perlu hafal keempat-empat equation ni. Macam mana nak hafal dia? Okay, ni saya akan tunjukkan nanti di akhir topik ni. Macam mana nak hafal dengan cara mudah. Okay, now kita masuk kepada term yang sangat penting juga untuk selesaikan masalah thermodynamic kita, iaitu namanya Maxwell equation. So, since kita tahu bahawa du, dh, dg dengan dA ni adalah semuanya exact differential. So, exact differential maknanya hasil pembezaan dua kali akan sama antara each other. Alright. So, daripada sini kita boleh jadikan atau kita boleh tukarkan persamaan fundamental kita ni dalam bentuk differentiation. So, macam mana? Jom saya tunjuk satu contoh. Okay, let's say kita ada satu persamaan, iaitu dz sama dengan mdx tambah n dy. Kalau katakanlah dz ni merupakan exact differential. Exact differential maksudnya apa? Hasil pembezaan dua kali akan sama between each other. Maknanya kat sini apa? Maksudnya kat sini apa? Dekat sini M ni adalah hasil pembezaan dengan X dan N ni adalah hasil pembezaan dengan Y. So, untuk pembezaan kali kedua, apa yang kita akan buat adalah DM ni kita dah bezakan dengan X. So, pada kali kedua, kita akan bezakan dengan DY pula. Pada constant X, dia akan sama dengan hasil bezakan DN dengan DX pada constant Y. Okay, so daripada sini, ini contoh secara general, iaitu kita boleh dapatkan Maxwell equation daripada fundamental equation of thermo kita. Okay, contoh persamaan kita, fundamental equation kita yang pertama, iaitu du sama dengan TDS tolak PdV. Okay, so since kita tahu bahawa du ni adalah merupakan exact differential. Bila exact differential, maknanya hasil pembezaan kali kedua antara T dengan P ni akan sama. Alright, so ni adalah hasil pembezaan kali pertama, iaitu T didifferentiatekan kepada ds. Alright, so pembezaan kali kedua kita akan dapat bahawa dt diferentiatekan pula kepada dv. Okay, pada constant S akan sama dengan negatif tu kita bawa lah So, dp kita differentiatekan kepada ds pula pada constant v. Okay, so ini adalah Maxwell equation kita yang pertama, macam yang kita tengok dalam nota ni. Okay, so yang lain-lain kamu boleh try buat based on persamaan ni, based on cara ni kamu try buat. Dan kalau kamu tak faham, boleh tanya saya dekat group. Okay, alright, so semua persamaan Maxwell ni kamu perlu ingat, kamu perlu hafal. Okay, dan benda ni kita akan perlu gunakan untuk selesaikan kita punya masalah thermodynamic. Dalam contoh nanti saya akan tunjukkan nanti. Okay, and this is the last slide. So, saya akan tunjukkan trik macam mana kamu nak ingat persamaan 4 fundamental equation tadi dengan cara yang paling mudah. Maknanya kamu tak perlu ingat pun. So, kamu boleh ingat yang ni saja dan kamu boleh dapatkan persamaan tu derive sendiri. Okay, so now let's see. Macam yang kamu nampak dekat sini, so first step yang perlu kamu buat adalah kamu perlu buat bentuk segi empat. Jeng, tahu kan? Okay, segi empat. Okay, segi empat. Alright, segi empat. Okay, tapi segi empat belok pula segi empat kita. Okay, tapi segi empat ni kita jangan jadikan dia segi empat, tapi jadikan segi empat macam ada kerusi sikit, which is kita akan potong dekat sini dengan dekat sini. Maka segi empat kita jadi macam ni lah. Macam ni. Okay, so macam ni turun. Kemudian dekat bawah ni pun akan ada belok sikit. Okay, so straight. Okay, alright. So first kau perlu ada segi empat ni lah.
Okey, lepas kamu dah ada segi 4 ni, apa yang perlu kamu buat adalah kamu kena ingat satu benda je, iaitu good physicists have studied under very aspired teacher. So start from daripada kiri ni. So kita ingat good physicists have studied under very aspired teacher. Okay, alright. So kamu dah ada dia punya kerusi ni. Now next step adalah yang saya akan bagi tahu kamu. So kamu kena ingat macam ni. Let's say kita ada 4 bahagian, kita bahagikan kotak tu pada 4 bahagian. Kalau bahagian tu bahagian atas, so dia adalah positif. Dengan kanan pun positif. Atas dan kanan positif lah kan. So bahagian bawah tu tak elok, so negatif. Kiri pun tak elok, negatif. Alright. Okay, so now kamu dah ada 2 benda ni. So it's very easy untuk macam mana kamu nak dapatkan persamaan hukum termodinamik. Okay, let's say persamaan yang pertama dia apa tadi? Du sama dengan TdS tolak PdV. So let's say kamu lupa lah kamu lupa. So macam mana kamu nak buat dia? So du kat mana? So du dekat sini. So this is du. So kamu akan tulis kat sini du. So kamu akan tengok sebelah u ni apa? Sebelah u ada apa? Ada s dengan ada v. So sama dengan du sama dengan ds dengan dv. So s ni bahagian apa? Dengan u ni s atas u kan. So dia positif. Dan v pula, v bahagian mana? So v bahagian mana? V bahagian kiri u kan. Kalau ke kiri ni apa? Kiri negatif. So kita akan kena letak negatif dekat sini. Faham? Okay. So now next. Apa yang perlu kita buat adalah kita tengok pula. Okay. Yang pertama di s kan. Okay. Tengok s ni. Setentang dengan s apa? Okay. Setentang dengan s ni apa? Setentang dengan S. Setentang ni mana? Setentang dengan dia macam ni lah. Okay, so setentang dengan S adalah T. Kan? So kita tulis kat sini TdS. Setentang dengan V. Setentang dengan V apa pula? Ni dekat sini. Okay, setentang dengan dia adalah P. Okay. Alright, so maka kita pun dapatlah persamaan kita, iaitu du sama dengan TdS tolak P dv. Is very simple. Ni persamaan kita yang pertama. Okay, mungkin ramai yang confused antara tentang ni macam mana. Okay, u setentang dia apa? G. Okay, so A setentang dia apa? H. P setentang dia apa? V. T setentang dia apa? S. It's very easy guys. Okay, so now daripada sini kamu boleh selesaikan. Okay, let's say saya tengok contoh yang kedua. Yang kedua contohnya DH. Okay, H So DH sama dengan apa? So sebelah H ada apa? Ada P dengan ada S. So sama kita tulis ni DP dengan kita tulis kat sini DS. Okay, alright. So now kita tengok DP. P ni ada kat mana? P ni ada kat mana? P ni ada kat atas H kan. So kalau atas ni apa? Positif. So it's positive. S ni pula ada kat bahagian mana? S ni ada dekat bahagian kanan S, betul? S ni ada kat kanan H, betul? So kalau kanan adalah positif. So simbol dia adalah positif. Okay, very easy. Okay, now so P. So P setentang dengan P apa guys? So setentang dengan P adalah V. So you can put it here V. Dan setentang dengan S. Okay, so setentang dengan S apa? Setentang dengan S adalah T. So kamu akan tulis T. So DH sama dengan VDP tambah TDS. Betul ke tidak? Mestilah betul. Okay, so kamu boleh try buat lagi 2 persamaan tu dan dapatkan persamaan fundamental. Ingat macam tu je. Good physicists have studied under very aspired teacher. Alright, so kalau kamu ada ayat lain lagi best, kamu boleh buat lah. Up to you. Alright, all the best. Okay, so untuk lebih pemahaman, korang boleh tengok contoh 3.1 muka surat 31. Lepas tu korang boleh tengok contoh 3.2 muka surat 72. Lepas tu yang best juga korang boleh tengok contoh 3.4 muka surat 74 tu, contoh 3.4. Dan korang boleh tengok juga contoh 3.5 dan 3.6. Korang tengok semua contoh tu, cuba fahamkan, guarantee boleh jawab semua soalan. Okay, so nanti saya akan buat sikit lagi video. Untuk go through all this contoh yang saya bagi tahu dekat kamu, supaya kalau ada yang tak faham boleh lebih faham. Okay, so kamu boleh juga tengok contoh
soalan kat belakang tu contohnya soalan 3, try buat soalan 3 tu, jawab ke tidak. Okay, alright, so boleh bersedia untuk test 1 yang akan diadakan pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Okay, thank you guys. Jangan lupa subscribe channel, like and share. Bye bye.